Berita Wilayah 8 Oktober 2021, saya Tun Julia Muhammad Tahir dan antara fokus hari ini. Hanya 0.9% untuk capai 90% kadar vaksinasi populasi dewasa. Harga silim borong dan runcit baharu, kit ujian pantas antigen COVID-19 diselaraskan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Wilayah hari ini akan berlintas langsung ke Sarawak, Sabah dan Jakim. Antara fokus, Sabah laksana projek Ravo di 9 daerah tingkatkan liputan vaksinasi. Program Mawib Prihatin Kasih Asnaf bantu golongan sasar terima bantuan rawatan dan usaha bantu pekebun kecil di Sarawak untuk beralih ke arah pendigitalan agri-komoditi. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memberi kelulusan bersyarat bagi pemberian dos penggalak vaksin COVID-19 Pfizer Comirnaty Concentrate for Dispensation for Injection Comirnaty. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menyatakan vaksin tersebut akan diberikan kepada penerima sekurang-kurangnya selepas 6 bulan dos kedua bagi golongan berumur 18 tahun dan ke atas. Perkara itu diluluskan dalam mesyuarat pihak berkuasa kawalan dadah PBKD kali ke-365. Menurut beliau, vaksin Comirnaty sebelum ini telah diluluskan pendaftaran bersyarat bagi penggunaan dalam kalangan individu berumur 12 tahun dan ke atas pada 15 Jun lalu. Ini merupakan vaksin COVID-19 pertama yang diluluskan bagi penggunaan dos penggalak di negara ini. Saudara, 196,647 dos vaksin diberikan semalam, menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin 45.20 juta dos. Berikut data harian dan kumulatif vaksinasi mengikut negeri. Baik, hanya 0.9% diperlukan untuk mencapai sasaran 90% vaksinasi bagi golongan dewasa melalui pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Meskipun tidak mampu kembali ke kehidupan normal seperti sebelum ini, rakyat menzahirkan rasa lega berikutan pelbagai sektor mula dibuka. Perkembangan ini sekaligus membantu memulihkan kembali ekonomi. Lepas tu daripada segi ekonomi boleh tambah, so ada yang peniaga semua dah boleh start berniaga semua kan. Lepas tu boleh rentas negeri. Sekarang ni hanya boleh rentas daerah kan. So boleh rentas negeri. Cuma satu je lah. Dalam kita nak bergembira, so SOP semua tu masih kena ingat. Sebab kalau kita tak jaga semua benda ni akan kembali balik. So untuk yang fasa keempat ni, kalau dia kembali balik daripada ni memang akan jadi masalah lah untuk semua orang. Berhubung dengan vaksin ni, sekarang ni kita dah mencapai tahap apa yang kita nak lah. Jadi perasaan tu yelah dah lama tak balik kampung kan. Rindu macam mak kat kampung apa. Kalau yang ada ayah tu adalah kan. Macam family lama. Jadi untuk vaksin ni mana yang tak vaksin lagi tu, cepat-cepatkanlah vaksin. Sebab ini untuk kebaikan kita semua kan.
bila kita tengok kes semakin menurun selepas diberi vaksinasi secara percuma yang telah digalakkan oleh pihak kerajaan, saya melihat penurunannya sangat banyak dan gembira dan sangat bersyukur bila kita tengok kerajaan memberi kelonggaran sedikit demi sedikit dan memberi banyak berita gembira, dan saya rasa vaksin ini memang patut diberi kepada semua orang. Alhamdulillah, rasa macam nampak perubahan untuk segi ekonomi. Kita pun dah mula-mula perlahan-lahan nak, walaupun tak 100%, kita dah nampak dah sedikit perubahan tu sebab kebanyakan dah vaksin kan. Itulah kita rasa bersyukur, dan macam untuk orang yang dah ambil vaksin, yang tak ambil vaksin lagi, sama-sama kita mengikut saranan kerajaan lah untuk kesihatan. Menuju sasaran 90% vaksinasi, mereka yang ditemui berharap setiap individu mematuhi SOP ditetapkan, meningkatkan penilaian kendiri untuk mengekang penularan wabak pembunuh itu. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin menerusi laman Twitternya hari ini menggalakkan orang ramai untuk melakukan ujian kendiri sebelum pulang ke kampung atau melancong selepas pembukaan sempadan negeri apabila kadar vaksinasi populasi dewasa mencapai 90%. Susulan pelbagai kelonggaran akan diberi selepas negara memasuki fasa endemik. Polis Selangor akan memastikan kepatuhan SOP dalam kalangan masyarakat berada pada tahap yang sepatutnya. Ketua Polis Negeri Datuk Arjunaidi Muhammad menegaskan bukan sahaja pemantauan dan tindakan kepada mereka yang ingkar, tetapi kawalan kendiri penting untuk mengawal jangkitan COVID-19. Sebab sekarang ni kita perlu memikirkan jangka panjang. Jangka panjang maksud saya selepas daripada ni masyarakat ataupun rakyat Malaysia, rakyat satu dunia, kita kena hidup bersama dengan COVID. So maknanya dalam masa sekarang ni kita nak latih ataupun memberitahu masyarakat bahawa mereka perlu menjaga diri masing-masing. Itu yang penting. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Pelancaran Inisiatif Prihatin Pelajar Yatim Piatu COVID-19 di Dewan Utama Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Selangor. Setakat ini, kira-kira 50 hingga 60 kompaun dikeluarkan setiap hari melibatkan ingkar SOP di Selangor. Harga siling borong dan runcit baharu bagi kit ujian pantas antigen COVID-19 akan ditetapkan pada 1 Paras bulan depan. Kenyataan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalinggi memaklumkan kementerian sedang membuat penilaian di peringkat industri sebelum menentukan harga siling borong dan runcit baharu bagi kit berkenaan. KPDN HEP juga sedang berbincang dengan Kementerian Kesihatan KKM untuk membolehkan lebih banyak premis menjual kit berkenaan di pasaraya yang dijangka dapat dilaksanakan menjelang akhir bulan ini. Pemantauan harga dan persaingan kesan daripada perluasan penjualan kit ujian pantas antigen COVID-19 turut dilaksana kementerian. Kerajaan sebelum ini menetapkan harga runcit maksimum bagi kit ujian pantas antigen COVID-19 ujian Kediri pada RM19.90 bagi setiap set, manakala harga borong ditetapkan RM16 satu set berkuat kuasa 5 September lepas. Semalam, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata harga siling kit ujian pantas antigen COVID-19 akan diturunkan tidak lama lagi sebagai galakan untuk orang ramai membuat pemeriksaan sendiri setelah kebenaran rentas negeri dibenarkan. Baiklah, lintas langsung negeri, kita mulakan dengan negeri di bawah Bayu. Antara paparannya, projek RAVO dilaksana di 9 daerah untuk tingkatkan liputan vaksinasi COVID-19. Bagi perinciannya serta perkembangan lain, kita langsung ke Kota Kinabalu bersama Konstantin Palawan. Silakan.
Baik Tun Julia, sebelum itu Parti Warisan Sabah Warisan menerima tamparan hebat selepas seorang wakil rakyatnya umum keluar parti. Keputusan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sindumin Datuk Dr. Yusof Yaakob keluar daripada warisan diumum sendiri oleh wakil rakyat itu pagi tadi. Pengesahan tersebut dibuat selepas kabar angin mengenai perkara itu tersebar minggu lalu. Beliau kini adun bebas yang menyokong kerajaan pemerintah. Bercakap dalam sidang media di Kota Kinabalu, Datuk Dr. Yusof yang sebelum ini Ketua Bahagian Warisan Sipitang berkata beliau turut melepaskan semua jawatan dalam parti berkenaan. Adalah atas keputusan pribadi tanpa ada pengaruh atau tekanan dari siapa-siapa. Keputusan saya adalah atas pertimbangan kewarasan untuk membolehkan saya fokus dan bekerjasama dengan kerajaan dan juga jabatan-jabatan kerajaan, agensi kerajaan untuk memberi khidmat kepada rakyat terutama di N35 Sindumin demi pembangunan daerah Sipitang. Menurut Datuk Dr. Yusof, keputusan itu juga sebagai tanda taat setia kepada titah Yang di-Pertuan Agong dan Yang di-Pertuan Negeri Sabah supaya semua pihak bekerjasama dalam memerangi COVID-19 sekaligus membantu kehidupan rakyat dan ekonomi negara. Beliau juga mendakwa keputusannya turut mendapat sokongan penuh 15 AJK bahagian warisan Sabah. Datuk Dr. Yusof berkata pemakluman rasmi akan diserah kepada Yang di-Pertuan Negeri dalam masa terdekat. Dalam pilihan raya negeri Sabah ke-16, Datuk Dr. Yusof mempertahankan kerusi Dun Sindumin dengan majoriti 424 undi dalam pertembungan 5 penjuru selepas memperoleh 5,415 undi. Sementara itu, keputusan Datuk Dr. Yusof keluar daripada warisan bukan sesuatu yang mengejutkan bagi pemimpin di Sabah. Antaranya Pengerusi Perhubungan UMNO Negeri, Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin yang menyifatkan ia perkara biasa apabila berlaku pergolakan politik. Datuk Bung yang juga ahli Parlimen Kinabatangan dan Adun Lambang percaya keputusan Datuk Dr. Yusof itu disebabkan beberapa faktor. Mungkin ada pendorong-pendorong yang boleh membuat mana-mana wakil rakyat ataupun adun untuk keluar dari parti yang mereka anggotai. Pertama, kita lihat warisan pada ketika ini bukan lagi pemerintah. Datuk Bung ditemui media selepas majlis penyerahan sumbangan ceria ke Sekolah TNB SESB peringkat Parlimen Kinabatangan. Sumbangan program sekolah angkat SESB dan perasmian stesen jana kuasa balat di Pejabat Pendidikan Daerah Kinabatangan. Ditanya sekiranya Adun Sindumin itu ingin menyertai UMNO, Datuk Bung menjelaskan UMNO Sabah sentiasa terbuka untuk menerima kemasukan mana-mana pihak asal mereka ikhlas berjuang bersama UMNO. Sementara itu, Adun Klias Datuk Isnin Aliasni menyifatkan tindakan Datuk Dr. Yusof meninggalkan Parti Warisan sebagai satu tindakan bijak demi kepentingan rakyat yang kini terhimpit kesan penularan pandemik COVID-19. Kita tolak buang ego kita dalam politik. Yang penting rakyat. Rakyat sekarang ini kesusahan. Terutama sekali dalam kita menghadapi pandemik. Ramai rakyat di kawasan, terutama kawasan luar bandar. Sipitang ini, Sindumin ini luar bandar. Kawasan saya Klias pun luar bandar. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS melaksanakan projek penilaian pantas dan operasi vaksinasi RAVO di daerah-daerah yang merekod kadar imunisasi COVID-19 yang rendah. Ia melibatkan daerah Sandakan, Tawau, Kinabatangan, Tongod, Nabawan, Keningau, Papar, Lahad Datu dan Kota Belud. Pengarah Kesihatan Sabah Datuk Dr. Rosnani Mudin berkata projek ini bertujuan meningkatkan liputan vaksinasi COVID-19 di daerah-daerah terlibat. Projek RAVO dilaksana secara menyeluruh termasuk di kawasan perkampungan atas air, pekan, kedai, tamu dan pasaraya dengan suntikan vaksin secara terus. RAVO ni sangat penting kerana Sabah pada masa ini masih lagi belum mencapai 80% dos kedua. Jadi inilah usaha semua orang, bukan sahaja Jabatan Kesihatan Negeri, tapi ini adalah kepentingan kerajaan Sabah, rakyat Sabah. Datuk Rosnani ditemui media sempena pelaksanaan pertama projek RAVO di Kampung Forest Sandakan.
Katanya projek ini dijayakan dengan kerjasama Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM dan pihak berkuasa tempatan. Sebanyak 25 pasukan bantuan daripada JKNS akan digerakkan ke daerah sasaran untuk membantu pasukan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Sementara itu, projek RAVO disandarkan menyasar pemberian vaksin kepada 151,200 penduduk yang didapati belum divaksinasi. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Dr. Rosnani memaklumkan beberapa lagi pusat pemberian vaksin PPV di Sabah akan ditutup secara berperingkat bermula 15 Oktober hingga 7 November ini. Beliau berkata 13 PPV akan beroperasi sehingga tarikh tersebut untuk suntikan vaksin dos kedua bagi remaja 12 hingga 17 tahun. Datuk Dr. Rosnani menjelaskan penutupan PPV di Sabah susulan jumlah penerima vaksin semakin berkurangan sekaligus menjimatkan kos operasi. Katanya tumpuan selepas ini akan diberikan kepada pelaksanaan program outreach. Sebelum ini terdapat lebih 224 PPV dibuka di seluruh negeri yang turut memberikan suntikan vaksin secara jumpa terus. Setakat semalam, seramai 1,754,120 orang atau 63.3% penduduk Sabah sudah mendapat vaksinasi lengkap. Manakala 2,250,440 orang atau 72.9% yang lain sudah menerima suntikan vaksin dos pertama. Bagi vaksinasi remaja pula, seramai 3,162 remaja telah lengkap 2 dos vaksin, sementara 289,615 orang pula sudah terima 1 dos vaksin. Fasa peralihan monsun barat daya ke monsun timur laut dijangka berlarutan dalam tempoh sebulan ini. Walaupun tiupan angin daripada pelbagai arah adalah lemah sepanjang tempoh berkenaan, namun kejadian ribut petir yang membawa hujan lebat sehingga menyebabkan banjir kilat terutama di kawasan pantai timur dan pedalaman Sabah. Demikian penjelasan Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Sabah, Amir Zudi Hashim kepada RTM ketika ditemui di Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Sabah, Jabatan Meteorologi Malaysia, Kota Kinabalu. Semasa tempoh fasa peralihan monsun ini, angin adalah lemah. Jadi atmosfera kita tidak stabil, maka kondusif untuk pembentukan awan di bawah petir, terutamanya pada sebelah petang dan kala-kala berlarutan sehingga ke awal malam. Bagi monsun timur laut pula, Amir Zudi berkata, fenomena ini dijangka bermula awal November dan berakhir Februari tahun depan. Sepanjang tempoh berkenaan, taburan hujan dianggar sekitar 400 hingga 500 ml dan boleh berlarutan melebihi 3 jam. Ia berkemungkinan mengakibatkan risiko banjir kilat terutama di kawasan rendah. Masalah kesihatan mental tidak harus dikendalikan secara sendirian, khususnya dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi. Sebaliknya, individu yang bergejala pula perlu segera mendapatkan intervensi dan rawatan bersesuaian. Psikologi Belia dan Pembangunan Komuniti, Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Madya Dr. Balan Radhakrishnan berkata, kajian menunjukkan 1 daripada 3 pelajar kolej berpotensi mengalami kemurungan berpanjangan. Ini menimbulkan risiko untuk mencederakan diri selain terlibat dalam kegiatan tidak berfaedah akibat tekanan. Dr. Balan berkata demikian dalam forum secara maya bertajuk Penggunaan Sains Teknologi dan Matematik STEM dalam mempelajari kesihatan mental belia, anjuran Persatuan MySTEM Ambassador UMS. Beliau turut menasihati golongan belia agar sentiasa berfikiran positif bagi mengelak tekanan dan kemurungan berpanjangan. Sekian paparan dari Negeri di Bawah Bayu petang ini bersama saya Konstantin Palawan. Terima kasih keluarga Malaysia kerana membantu negara mencapai kadar vaksinasi yang tinggi. Kembali bersama Tun Julia di Angkasa Puri. Tun Julia, silakan. Baik, terima kasih Konstantin untuk perkembangan dari Sabah. Sebelum ke berita selanjutnya, kita ke Met Malaysia untuk laporan cuaca seluruh negara bersama pegawainya Atikah Marziah. Silakan.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada petang ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Ribut tropika Lion Rock kini dicerap berada di sekitar kawasan perairan Vietnam, bergerak ke arah barat daya dengan kelajuan perlahan dan ianya sedikit sebanyak telah memberikan kesan keadaan angin kencang dan juga laut bergelora melibatkan kawasan perairan rantau negara. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama dan juga kedua yang dijangka akan berkuat kuasa sehingga 13 Oktober ini. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini masih lagi berbahaya untuk semua aktiviti perairan dan juga perkapalan, termasuklah bot-bot kecil, kerana keadaan angin di sekitar kawasan perairan ini masih lagi boleh mencapai sehingga 60 km per jam dan juga boleh mencecah sehingga 4.5 meter. Baik, seterusnya melalui paparan imej gambar radar semasa pula diperhatikan keadaan cuaca cerah pada hari ini untuk kesemua negeri-negeri di semenanjung Malaysia kecuali sedikit melibatkan negeri Kedah dan juga Perak serta melibatkan daerah Kemaman negeri Terengganu yang dijangka akan beransur reda dalam tempoh sedikit masa sahaja lagi. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan cuaca lembap hanyalah tertumpu melibatkan bahagian utara negeri Sarawak serta sedikit melibatkan bahagian pantai barat, Kudat dan juga sandakan negeri Sabah yang masih lagi dijangka boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib memastikan kebajikan asnaf terjaga dalam segala aspek termasuk kesihatan. Sejajar itu, bermula bulan ini, program Mawib Prihatin Kasih Asnaf 3.0 menawarkan bantuan rawatan asnaf pesakit luar di 2 fasiliti kesihatan Mawib. Untuk perinciannya, terus saja ke Kompleks Islam Putrajaya bersama Nur Razlina Nordin. Lina? Ya, Tun Julia, menurut Timbalan Ketua Eksekutif Mawib, Muhammad Nizam Yahya, perkhidmatan rawatan di 2 fasiliti kesihatan di bawah Mawib disediakan untuk golongan sasar ini secara percuma. Kemudahan rawatan menyasarkan 27,000 asnaf di bawah tanggungan Mawib. Justru untuk permulaan, RM1 juta diperuntukkan untuk Hospital Pusrawi dan Mawib Healthcare bagi memberi rawatan pesakit luar kepada asnaf berdaftar dengan Mawib. Kedua-dua ini adalah merupakan anak syarikat Mawib. Jadi ini bagaimana Mawib untuk bentuk satu ekosistem di mana Mawib sediakan peruntukan sebanyak RM1 juta kepada kedua-dua anak syarikat Mawib dan memberi perkhidmatan rawatan kesihatan secara percuma yang bertaraf swasta. Maknanya yang kondusif dengan fasilitis yang agak moden, supaya asnaf ini dapat juga merasa peluang bagaimana kemudahan di hospital-hospital swasta
memberi perkhidmatan rawatan itu kepada asnaf. Jelas beliau, inisiatif berterusan ini bakal memberi manfaat kepada 3,500 orang asnaf dengan anggaran kos rawatan sebanyak RM300 satu keluarga. Mawib juga katanya dalam perancangan untuk menambah peruntukan sedia ada kepada RM2 juta menjelang tahun hadapan agar tiada asnaf tercicir daripada menerima manfaat tersebut. Beliau berkata demikian kepada media ketika menghadiri program Kasih Prihatin Mawib di Ibu Negara. Program Dapur It'am 6.0 Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi kembali diaktifkan bermula bulan ini sehingga Mac 2022 dengan peruntukan hampir RM11 juta. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad berkata program Dapur It'am 6.0 merupakan kesinambungan inisiatif sebelum ini antara usaha di bawah Pelan Intervensi Agensi Agama Mendepani COVID-19, Piagam COVID-19. Ini salah satu daripada kerja-kerja kebajikan yang kita buat sebagai tanggungjawab kita untuk kita berikan kepada mereka yang kurang berkemampuan. Sekurang-kurangnya kita boleh meringankan kerana soal orang kata apa bread and butter ni dapat kita selesaikan sedikit sebanyak. Lepas ni endemik pula. Endemik pun kita nak tengok bagaimana keadaan mereka nak stabil balik kerana banyak di kalangan mereka yang hilang pekerjaan sebagainya perlu kita perhati semua walaupun masuk dalam keadaan endemik tadi. Usaha ini menurut beliau merupakan tanggungjawab agensinya dalam menyantuni keluarga Malaysia ketika tempoh mencabar ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Dapur It'am 6.0 di Ibu Negara. Program melibatkan penyertaan 70 masjid dan surau di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Dengan program yang Dapur Hitam ni saya sungguh berbesar hatilah mengucapkan terima kasih. Dengan adanya program ni kita dapat membantu masyarakat-masyarakat dekat PPR ni dengan masalah COVID-19 lah. Jadi saya minta agar berterusanlah, berpanjanganlah program ni, banyak manfaat bagi penduduk dan semua di PPR Beringin ni. Berdepan krisis COVID-19 dalam tempoh lama boleh memberi kesan buruk kepada mental seseorang jika tidak ditangani dengan baik. Malah jelas Timbalan Presiden Persatuan Psikospiritual Islam IPSA, Profesor Madya Dr. Cik Zarina Sa'ri, situasi boleh menjadi lebih teruk buat mereka yang mengalami masalah anxiety atau keresahan melampau. Dalam konteks pandemik COVID-19 ni kita jaga SOP, kita ambil vaksin, ya, kita jaga pemakanan, kita jaga pergaulan dan sebagainya, ya. Maka ia akan dapat pahala di sisi Allah pertama, dan keduanya tidak adalah kebimbangan itu daripada perkara-perkara yang tak baik itu. Maka Allah dah sebut jelas wala khaufun 'alaihim, ya, tidak ada kebimbangan terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Maknanya sebab bila rasa takut, anxiety itu dia akan lahirkan rasa duka cita, ya, rasa sedih, rasa pilu, mudah nak menangis, mudah nak tersentuh dan sebagainya. Menurutnya, selain bersabar, amalan berzikir dan selawat serta melaksanakan ibadah boleh menstabilkan emosi dan mendapat ketenangan. Beliau bercakap demikian dalam sesi webinar kaunseling Bulan Kesejahteraan Psikologi dan Spiritual Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah IBDAS. Laporan itu mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali bersama Tun Julia di Angkasa Puri untuk perkembangan lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Lina. Baik, harga purata ayam bersih kini sekitar RM8.70 sekilogram berbanding RM10 sekilogram dan ke atas pada awal September lalu. Data tersebut dikeluarkan oleh Bahagian Harga Barang Negara BHPN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP. Penurunan harga itu merupakan hasil kerjasama pemain industri ayam yang bersetuju kepada margin yang munasabah dalam menentukan harga ayam di pasaran kekal berpatutan.
Menterinya Datuk Seri Alexander Nathalinggi sebelum ini telah ke sebuah integrator pengeluar ayam dan berbincang langkah-langkah untuk mengurangkan kesan kenaikan harga import makanan ternakan terhadap harga runcit ayam dan telur di pasaran. Menurutnya, hanya 2 daripada 560 premis yang diperiksa pada 4 Oktober lalu dikesan menjual ayam dengan harga lebih daripada RM9.50 sekilogram. Sementara itu, beliau berkata harga purata telur ayam grade A 30 biji kini ialah RM13.20, grade B RM12.40 dan grade C RM11.80. KPDN HAP yakin kerjasama dengan semangat keluarga Malaysia akan mewujudkan situasi seimbang dan terkawal di pelbagai peringkat rantaian bekalan dan runcit. Baiklah, seterusnya kita ke Sarawak Bumi Kenyalang. Antara tumpuan hari ini, usaha Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi membantu para pekebun kecil di Sarawak untuk beralih ke arah pendigitalan agri-komoditi. Perinciannya bersama Buma di Kuching. Ya, terima kasih Tun Julia. Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi KPPK sedia bantu para pekebun kecil di negeri ini untuk beralih ke arah pendigitalan agri-komoditi dengan melaksanakan 100% operasi digital. Timbalan Menterinya Datuk Willy Mongin berkata ini kerana lanskap sosioekonomi masyarakat yang kini semakin bergantung kepada sistem dan aplikasi digital dalam talian bagi meneruskan kesinambungan rantaian operasi sektor ekonomi. Jelasnya perubahan ini juga penting bagi meningkatkan kecekapan proses kerja dan produktiviti serta memudayakan norma baharu dan mengurangkan transaksi fizikal. Kita ingin kita berjalan sejajar dengan hasrat kerajaan untuk meluaskan lebaran jalur lebar di seluruh pelosok negara termasuk di negeri Sarawak. Saya memahami memang setakat ini ada juga kawasan-kawasan pedalaman yang tidak mempunyai internet line dan sebagainya, tapi sistem ini boleh digunakan secara offline, bermakna not real time lah. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan mesyuarat di Ibu Pejabat Lembaga Lada MPB Malaysia di Kuching. Mengulas mengenai pertemuan itu, Datuk Willy Mongin turut mencadangkan kepada MPB untuk menggalakkan penyelia kawasan di ladang untuk menyantuni setiap pekebun kecil lada untuk menyampaikan maklumat berkenaan. Dedahnya, MPB juga memperluas penggunaan aplikasi digital seperti sistem pangkalan data e-pekebun, sistem e-pengeredan, permit lada termasuk pelbagai aplikasi mudah alih seperti e-panduan lada, Nutri Lada, Lada Go dan Doktor Lada. Datuk Willy berharap sistem dan aplikasi tersebut dibangunkan bukan hanya sebagai menyokong aktiviti dan perkhidmatan yang disediakan kepada pemegang taruh industri lada serta orang awam, malah memudahkan urusan perkhidmatan kepada pelanggan. Kepada rakyat. Sekolah Kebangsaan SK Bintulu membolot ketiga-tiga tempat teratas bagi kategori junior pertandingan hackathon bertaraf antarabangsa Space App Sarawak yang telah berlangsung baru-baru ini. Mereka terdiri daripada 3 pasukan iaitu kumpulan Changemaker, Muncul sebagai Johan, kumpulan Beyond Infinity pula naib Johan dan kumpulan E410 menduduki tempat ketiga. Dalam pertandingan tersebut, mereka masing-masingnya menerima hadiah wang tunai RM3,000, RM1,500 dan RM1,000. Sementara itu, dalam kategori senior pula, kumpulan SMK Pujut Educators yang terdiri daripada tenaga pengajar Sekolah Menengah Kebangsaan Pujut Miri muncul juara serta memenangi hadiah wang tunai bernilai RM5,000. Naib juara pula dimenangi oleh sekumpulan mahasiswa Universiti Monash Malaysia iaitu kumpulan Krokodil yang membawa pulang hadiah wang tunai RM3,000. Manakala mahasiswa dari Universiti Malaysia Sarawak iaitu kumpulan Rockspace berada di tempat ketiga dan memenangi hadiah wang tunai berjumlah RM2,000.
Dalam pada itu, 7 kumpulan daripada Space Apps Sarawak akan dicalonkan untuk pemilihan antarabangsa dan bakal bertanding dengan 356 pasukan dari seluruh dunia bagi merebut anugerah-anugerah daripada Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Lepas Kebangsaan Amerika, NASA. Pertandingan Space Apps Sarawak merupakan sebahagian daripada hackathon anjuran NASA yang berlangsung secara serentak di seluruh dunia selama 48 jam bermula pada 2 Oktober lepas. Ini merupakan kali pertama pertandingan berkenaan diadakan secara berskala besar di Sarawak yang bertujuan memberi peluang kepada peserta tempatan untuk menyelesaikan cabaran-cabaran global yang memberi kesan terhadap kehidupan melalui sains, teknologi, kejuruteraan serta matematik. Operasi pencarian mengesan 5 pemancing yang hilang sejak Ahad lepas diteruskan hari ini di perairan sekitar Santubong masih menemukan jalan buntu. Hari ini operasi diperluas sehingga 481 batu nautika dengan penglibatan 14 aset pencarian termasuk air dan udara. Untuk laporannya kita bersama Muhammad Syadikin Bahrin di JT Jabatan Perikanan di Santubong. Dikin, teruskan. Baik. Terima kasih, Bu Ma. Assalamualaikum dan selamat petang. Operasi mengesan 4 pemancing dengan seorang tekong ini disifatkan bagai mencari jarum dalam jerami. Manakah tidaknya, gerakan mencari ini diperluaskan sehingga ke perairan Pulau Laki langsung tidak menemui sebarang petunjuk baru. Sama ada sepian bot, minyak kapal ataupun pakaian mangsa. Yang dijumpai hanyalah tong minyak yang hampir kering. Bagaimanapun itu pun bukan milik bot QKH 9826SZ. Dalam satu sidang media bersama Komander Operasi dari FMM, Lieutenant Komander Maritim Nurul Elmi Ali sebentar tadi turut menjelaskan kesukaran operasi dengan kurangnya maklumat semasa pada hari kejadian. Dalam pada itu, beliau turut meminta komuniti marin untuk jangan turun ke laut di musim cuaca buruk ini. Ini bagi mengurangkan risiko kehilangan pemancing maupun nelayan di musim jelas bergelora ini. Di manakah Kamizan Zaidi, Eng Chin Hui, Christopher Teo, Yap Zikang dan Lady Lee masih menjadi persoalan. Sekian dulu laporan saya Syadikin Bahrin dari Santubong. Untuk laporan lanjut kita bersama dengan kembali bersama Buma di studio. Baik, terima kasih Dikin atas laporan anda. Kita ke berita seterusnya. Peranan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK sebagai jambatan komunikasi masih relevan bagi menasihati rakyat mengenai pematuhan prosedur operasi standard SOP selain menyampaikan maklumat semasa terutama berkaitan penularan wabak COVID-19 kepada penduduk di kawasan mereka. Demikian ucapan daripada Timbalan Residen Bahagian Bintulu, Huzaini Hakim bersempena program Community Policing 2.0 daerah Bintulu berhubung SOP COVID-19, tindakan yang perlu sekiranya disahkan positif COVID-19 atau sebagai kontak rapat kepada pesakit atau individu yang positif COVID-19. Jelasnya Kerajaan Sarawak melalui Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN telah mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi memastikan keselamatan rakyat di negeri ini sentiasa diutamakan sejak tercetusnya pandemik COVID-19. Ujarnya lagi, berbeza dengan Community Policing 1.0 yang dilancarkan sejak 18 Mac tahun lepas yang lebih menjurus kepada pemantauan SOP dalam kalangan penduduk agar mematuhi SOP dari masa ke masa. Sementara itu, program Community Policing 2.0 ini adalah lebih menekankan SOP berhubung tindakan yang perlu diambil sekiranya disahkan positif dan penggunaan RTK antigen atau saringan kendiri. Beliau juga berkata dalam fasa beralih ke endemik dan fasa 4 dalam Pelan Pemulihan Negara, pihak KMKK perlu berperanan aktif dalam menyebar luas maklumat kepada rakyat khususnya melibatkan mereka yang positif COVID-19 supaya tidak panik dan terus patuhi SOP ditetapkan. Beliau menyatakan demikian di auditorium BDA Bintulu pagi tadi. Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching akan melaksanakan penutupan dan lencongan jalan di lokasi tembakan meriam di tebingan Sungai Kuching sempena Majlis Sambutan Perayaan Hari Lahir ke-85 yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud esok. Dalam kenyataan media, Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashmon Bajah hari ini memaklumkan penutupan serta lencongan jalan tersebut akan bermula pada pukul 8 pagi sehingga selesai tembakan das meriam dijangka pada pukul 10.30 pagi.
Antara jalan-jalan yang terlibat adalah Jalan Men Bazar, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Berek, Jalan Kuhun dan Lebuh Java. Walau bagaimanapun, keperluan penutupan serta lencongan jalan itu bergantung kepada keadaan semasa agar tidak mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Dalam pada itu, beliau menasihati pengguna jalan raya untuk tidak meletak kenderaan di sekitar jalan-jalan terlibat selain di lokasi tembakan meriam dalam jarak 100 meter bagi mengelak berlakunya gegaran. Ashmond turut menggesa orang awam untuk merancang masa perjalanan masing-masing terutama yang mempunyai urusan di kawasan pusat bandar serta mematuhi tanda-tanda isyarat kawalan lalu lintas yang diarahkan oleh pegawai polis bertugas. Baik saudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Tun Julia di Angkasa Puri. Silakan Tun. Baik, terima kasih Buma untuk perkembangan dari Sarawak. Kita berehat seketika, terus setia bersama Berita Wilayah. Memang sah dah kita COVID dah. Sebabnya saya tak ada demam lasu dah. Saya tak ada demam, tak ada gejala. Memang ambil vaksin dia kena, tapi kena tu taklah seteruk mana. Melainkan kita tu berisiko. Baik, susulan penemuan mayat seorang wanita dipercayai warga Thailand berhampiran ladang kelapa sawit di Gua Musang Selasa lalu. 8 suspek termasuk warga emas direman selama 7 hari. Ketua Polis Kelantan Datuk Syafie Mamat mengesahkan kesemua mereka yang berusia antara 64 hingga 20 tahun itu ditahan sekitar Gua Musang semalam. Sebelum ini, media melaporkan mayat seorang wanita warga Thailand ditemukan dalam longkang berhampiran ladang kelapa sawit di Jalan Kuala Berang di Gua Musang. Mangsa berusia 44 tahun merupakan ibu tunggal dan berniaga berdekatan lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Fama Terengganu akan berusaha memenuhi keperluan pengguna mendapatkan hasil pertanian sepanjang musim tengkujuh. 323 usahawan di 11 buah pasar tani yang beroperasi di negeri itu akan terus membekalkan barangan segar sepanjang tempoh tersebut. Pengarahnya Cik Gani Cik Wan berkata selain pasar tani, orang ramai juga boleh mendapatkan barang keperluan di 140 outlet peruncitan milik agensi itu. Ini termasuk My Farm Outlet dan Agrobazar yang dijangka beroperasi seperti biasa ketika musim banjir. Bekalan keperluan juga dijangka tidak terputus memandangkan ia turut dibawa masuk dari luar Terengganu. Tidak terdapat pengurangan yang drastik sangatlah sebab walaupun berkurangan oleh kerana mungkin kawasan-kawasan penanaman tu dinaiki air dan sebagainya, tetapi kita ada bekalan di luar daripada Terengganu yang akan masuk daripada Kemarahela melalui Pasar Baru Kuala Lumpur dan sebagainya, kerana peniaga-peniaga kita ni dah ada networking lah. Terdahulu beliau melakukan walkabout pasar tani sempena sambutan Fama 56 tahun di Kampung Kuala Ping, Hulu Terengganu. Penduduk setempat dialu-alukan memohon untuk pembukaan pasar tani baru di kawasan mereka sekiranya ada keperluan. Pembentangan Belanjawan 2022 Negeri Melaka terpaksa ditangguhkan berikutan kemelut politik yang berlaku di negeri itu. Ketua Menterinya Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata pihak kewangan sudah bersedia untuk melakukan pembentangan sejak minggu lepas, namun terpaksa ditangguhkan. Sepatutnya minggu lepas saya dah ada bahagian kewangan apa sudah nak bentang kan, tengah lagi dalam keadaan dalam keadaan yang agak sedikit kelang kabut tempoh hari, maka saya pembentangan kepada saya itu saya tangguhkan dulu. Selepas ni terserahlah balik kepada rakyat. Beliau ditemui pemberita selepas menyampaikan bantuan di Masjid Nurul Hidayah, Batu Berendam.
Batalion 6 Pasukan Gerakan ARM PGA menggagalkan cubaan sindiket menjual rokok seluduk tidak bercukai selepas seorang lelaki diberkas di sebuah banglo dalam kebun di Tangkak Johor Isnin lalu. Suspek 26 tahun yang bertindak sebagai orang tengah sindiket dikatakan aktif sejak 3 bulan lalu dengan menjual rokok-rokok seluduk untuk pasaran tempatan. Penolong Pegawai Pemerintah Batalion 6, Deputi Superintendent Salehin Sulaiman berkata, risikan pihaknya berjaya memberkas suspek yang baru tiba di banglo tersebut dengan menaiki sebuah van. Sindiket ni sekarang dia menggunakan kawasan kebun. Kawasan kebun yang ada permis untuk mengaburi pihak berkuasa sebagai tempat transit sementara sebelum rokok-rokok ni diedarkan untuk pasaran tempatan. Pemeriksaan lanjut menemui 272 kotak berisi 2.7 juta batang rokok dipercayai diseludup melalui jalan laut dari pantai timur. Nilai rampasan termasuk 3 buah kenderaan bernilai 3.4 juta ringgit. Suspek direman 2 minggu bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 135-1 Akta Kastam 1967. Orang ramai dan pekerja yang menjalankan kerja perkhidmatan pengurusan sisa pepejal akan berdepan risiko penularan sekiranya kit ujian kendiri COVID-19 tidak diurus dengan betul. Juruterus Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp Negeri Sembilan menggesa orang ramai supaya melupuskan kit berkenaan secara selamat dan teratur. Jadi kita sentiasa memberi nasihat kepada orang awam ni supaya tidak sewenang-wenang je lah membuang contoh yang dia punya benda tu, alat yang nak titiskan apa semua kan. Kalau katalah resultnya negatif dan kuranglah risiko bahayanya kan kalau sekiranya dibuang begitu saja. Jadi perlu ikut panduan yang disediakan di dalam kotak masing-masing tu, ada macam mana sebelum dilupuskan tu dimasukkan balik dalam plastik yang disediakan dan dibungkus elok-elok dan diletakkan dalam tong sampah. Beliau berkata demikian pada sidang media di Seremban. Seorang anggota polis mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Ipoh atas pertuduhan membuat laporan palsu pada Ogos lalu. Mengikut kertas pertuduhan, Varas Raju Pillay, 39 tahun, didakwa membuat laporan polis palsu pada 27 Ogos lalu di Balai Polis Pusat di Ipoh kira-kira pukul 3.33 petang. Menurut Peguam Bela tertuduh Amrik Sin Sandu, butiran terperinci mengenai kesalahan tersebut masih belum diperolehi. Pendakwaan dilakukan di bawah Seksyen 182 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dijatuhkan hukuman penjara selama 6 bulan atau denda sehingga RM2,000 atau kedua-duanya. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM2,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan sebutan semula kes pada 11 November depan. Dua lelaki cedera dan melecur di bahagian tangan dan kaki selepas kereta yang dipandunya terbakar selepas melanggar tiang elektrik di Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu awal pagi tadi. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian pada pukul 1.23 pagi. Masa ketibaan pihak bomba ke lokasi, dapati dua mangsa merangkak berjalan keluar daripada kebakaran kereta. Dapati mangsa mengalami melecur pada pergelangan tangan dan kaki. Pihak bomba mengambil masa lebih kurang 20 minit untuk memadam kebakaran dengan padam sepenuhnya. Kebakaran berjaya dikawal dan mangsa dibawa ke Hospital Pulau Pinang untuk rawatan.
Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Perlis merangka 90 program bersama komuniti seluruh Perlis bersempena Bulan Dakwah Yadim bermula hari ini sehingga 31 Disember depan. Program berkenaan sebahagian daripada keseluruhan lebih 3,000 program yang bakal berlangsung di seluruh negara sepanjang Bulan Dakwah Yadim. Menurut Exco Negeri yang juga Adun Berseri Ruzaini Rais, Bulan Dakwah yang dilaksanakan Yadim adalah usaha melestarikan gerakan dakwah di mana tambahan lebih 1,000 program berbanding tahun lalu dilaksanakan. Selain itu, Bulan Dakwah turut berperanan menjalinkan kerjasama strategik bersama agensi-agensi agama Islam Persekutuan, pihak berkuasa agama Islam negeri, pihak berkuasa tempatan dan rakan media. Alhamdulillah, kita mengalu-alukanlah pihak Yadim untuk mengadakan program di negeri Perlis ini, iaitu program dakwah lah untuk di negeri Perlis bersama-sama lah. Sebelum ini kita pun ada juga buatlah dari pihak Maib dan Jaib, kita juga buat program dakwah dan Yadim juga turut membantulah daripada kerajaan pusat lah. Yadim ni datang daripada kerajaan pusat, sama-sama kita kata kita membanyakkan program di dalam negeri Perlis ini yang berkaitan dengan dakwah. Jelasnya kepada media pada majlis pelancaran program Yadim Peduli sempena Bulan Dakwah Peringkat Negeri Perlis di perkarangan Masjid Nurul Husna, Wang Kelian. Bantuan berjumlah kira-kira RM500,000 mula diagihkan kepada 960 keluarga di daerah Yan Kedah yang terjejas banjir lumpur. Bantuan itu daripada tabung kumpulan wang amanah bantuan bencana negara yang diuruskan Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA). Exco Kerajaan Negeri merangkap Adun Gua Cempedak, Datuk Wira Dr. Ku Abdul Rahman Ku Ismail berkata, bantuan diagihkan secara berperingkat bermula semalam dengan setiap keluarga menerima RM500. Sebenarnya bantuan ini bukan satu-satunya bantuan yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan untuk membantu masa-masa banjir yang terjejas disebabkan oleh aliran puing ataupun kepala ayam yang disebutkan, tetapi juga bantuan-bantuan lain sedang berjalan. Mereka-mereka yang rumah mereka perlu dibaik pulih, ada yang dah dibaik pulih dan ada yang sedang dibaik pulih dan akan dibaik pulih. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menyerahkan bantuan tersebut di Dewan Masjid Jami' Badli Shah, Pekan Rian. Terima kasih banyak-banyak dah sebab meringankan beban kami. Sebab kami peniaga kan kat depan BSN tu. Kadang-kadang ringankan beban kami lah. Sebab PKP kan tak boleh meniaga. Kuranglah sikit kan pendapatan tu. Terima kasih banyak-banyak lah. Jadi kos agak pun sekarang ni agak tinggi. Jadi itu menolong saya selain pada macam kebersihan dalam rumah tu. Masuk ayat tapi kami boleh atur sendiri yang untuk boleh buat. Cuma orang kata kos-kos yang lain tu alhamdulillah ini orang kata rezeki kami tahun ni walaupun ada kita musibah tapi kita dapat sedikit bantuan alhamdulillah. Baik, prihatin dengan penduduk yang terkesan akibat penularan wabak COVID-19, 6,000 kampit beras akan diagihkan kepada penduduk yang memerlukan di sekitar daerah Kuala Muda, Kedah. Bantuan disumbangkan Badan Bukan Kerajaan NGO Pertubuhan Mesra Pengguna Malaysia PMPM Negeri Kedah bersama beberapa syarikat korporat. Pengerusi PMPM Negeri Kedah, Datuk Seri Cheng Su Chai berkata, bagi mengelak perhimpunan ramai selaras SOP mencegah COVID-19, barangan sumbangan diserahkan kepada beberapa wakil pertubuhan yang akan mengagihkan kepada penduduk memerlukan. So ini sumbangan sangat penting kepada seningan rakyat-rakyat kerana dia boleh jagakan SOP. So memang sini masuk fasa 1 tapi nak nasihatkan semuanya penduduk-penduduk semua mau jagakan kerajaannya cakap stay at home, tak ada apa-apa jangan keluar. So bagi kitanya COVID-19 akan turun. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan sumbangan tersebut di Sungai Petani, Kedah.
Pengarah kejuru latihan BAM Wong Chung Han berkata kelebihan yang dimiliki skuad Piala Thomas Negara selepas penarikan diri England akan digunakan sebaiknya. Keutamaan akan diberikan kepada peningkatan permainan melalui latihan di samping penambahbaikan taktikal menerusi analisis yang akan dijalankan. Jadi kita akan menggunakan kita punya sports science team untuk menolong jurulatih kita untuk mempamerkan program latihan yang secukupnya lah supaya pemain bersedia dalam tahap optimum dan juga selain daripada mengekalkan intensiti latihan. Ruang yang ada juga akan digunakan sebaiknya untuk pemain-pemain muda memerhati permainan pasukan handalan lain bagi mempelajari rentak permainan lawan. Malaysia dijadual bertemu Kanada dalam perlawanan pertama pada 12 Oktober dan bersaing dengan Jepun pada 14 Oktober. Sementara itu, Chung Han menyifatkan keputusan badan induk itu menyenaraikan 5 pemain perseorangan wanita remaja beralih ke skuad senior kebangsaan adalah langkah yang tepat. Ini akan memantapkan lagi acara perseorangan wanita negara. Memang tepat tengah hala tuju BM lah, di mana kita maukan pemain muda kita lebih cepat berada di platform yang lebih tinggi, kemungkinan untuk bertemu dengan pemain yang lebih kuat dan juga berlatih dengan intensiti yang lebih tinggi supaya peningkatan mereka lebih cepat atau kita boleh cakap lebih komprehensif lagi lah. Ya. Tambahnya, kesemua 5 pemain berkenaan akan bersama dengan skuad senior sedia ada. Bekas pemain tengah skuad kebangsaan Netsu Insa akan terus beraksi bersama Johor Darul Takzim JDT musim hadapan selepas menandatangani kontrak lanjutan. Perkara itu dikongsikan menerusi hantaran di Instagramnya sekaligus menjadi pemain kedua yang melengkapkan kontrak lanjutan selepas Shen Lore. Meskipun telah mencapai usia 35 tahun, namun posisinya dalam kesebelasan utama JDT sukar untuk dicabar mana-mana pemain walaupun skuad Harimau Selatan itu mempunyai pemain tengah yang jauh lebih muda. JDT memiliki pemain tengah lain yang berkaliber seperti Syamir Kuti Aba, Afiq Fazail, Gary Steven Robert, Nazmi Faiz dan Daniel Amir yang mana barisan pemain ini juga pernah beraksi bersama pasukan kebangsaan. Namun kualiti serta kemampuan yang dimiliki bekas pemain Valencia dan Levante itu masih menjadi pilihan pengurus pasukan Benjamin Mora untuk membarisi kesebelasan utama. Netsu Insa mula beraksi bersama JDT sejak Jun 2017 dan beliau telah membantu pasukan itu memenangi 5 gelaran Liga Super, 2 Piala Malaysia dan 5 Piala Sumbangsih. Baiklah, berita wilayah 8 Oktober 2021 berakhir di sini. Sebagai keluarga Malaysia, bersama-sama kita lindungi diri dan lindungi semua daripada COVID-19. Terus setia bersama kami yang sahih di Berita RTM. Saya Tun Julia Muhammad Tahir. Assalamualaikum dan salam hormat.